Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, baik. Terusnya kita tengok pengambilan sebagai penghasil tambahan luas. Yang ni nak kena jaga sikit. Kita tunjuk dulu nah. Okay, yang ni selalunya dia melibatkan graf lah ya. Okay, katalah kita ada graf. Okay. Y sama dengan katalah kita ada X kuasa 2 tambah 2. Contohlah. Okey. Lepas tu kita ada satu, katalah sini 1, sini 3. Contohlah. Baik, selalunya dia ada kawasan berlorek di bawah graf. Sampai paksi X aja. Daripada graf sampai ke paksi X sahaja. So sini Y. Ni maksudnya penghasil tambahan luas. Pengambilan adalah penghasil tambahan luas. Kita ambil satu saja dulu luas. Okey, jadi sekarang ni yang berlorek ni lah kita nak cari dia luas ni. Okey, yang ni adalah luas di bawah graf. Kita panggil dia luas di bawah graf. Walaupun dia sampai ke paksi X saja. Luas di bawah graf ni sampai paksi X sahaja. Sebab X dia ada number. Okey, apa kegunaan kamera ni? Kamera ni kita boleh cari luas berlorek luas berlorek kita kena guna kameran tentu. Okey, so kameran tentu kita dari 1 sampai ke 3 Y dia terhadap X. Fungsi Y tengoklah yang dia bagi berapa. Ini adalah luas berlorek kita panggil dia. Jadi sebab satu graf sahaja, kita nak tambah dengan siapa-siapa, kita boleh carilah kameran dia. 1, 3. Okey, so graf dia X kuasa 2 tambah 2. Ni semua kita kamer dia terhadap X. Sebab dia di bawah sampai ke paksi X. Okey, boleh faham? Lepas tu buatlah macam biasa kameran tentu tadi. Ni kegunaan kameran tentu. Salah satunya adalah mencari luas di bawah graf yang dia lorek tu. Okey, so yang ni kita kamerkan, teruskan dapat apa ni? X kuasa 2 dapat apa? Kamerkan. X kuasa 3 per 3. Okey, X kuasa 3 per 3. Lagi? 2. 2X. 2X. Pandai. Okey. Buhlah. 3, 1. Okey, gantikan. Tengoklah kepala boleh. 3 kuasa 3 per 3. 3. 27 per 3 kan? 27 per 3 dapat apa? 9. 9. Okey. Tambah 2 darab 3 6. 1. Tolak, ganti pula 1. 1 per 3 tambah 2. Itu kira rosat, pakai kalkulator terus dapat jawapan lah. Cikgu dapat 38 per 3. Betul lah. 39 tolak 1. Okey. Ada luas, kita kena tulis unit kuasa 2. Kita tak tahu kan unit dia apa, jadi unit kuasa 2. Baru betul. Okey. Ni yang dia cikgu terang tak sat lah.
Kira kalau kita ada Y, fungsi dia kita kamelkan dapatlah luas. Okey, ni formula lah, macam formula. Right. Kalau dipaksi Y, ni kalau dipaksi Y, kita kena tukar X duduk sorang-sorang sebab kita nak ambil DY. Kalau dipaksi Y kalau kita tengok dia A dekat sini, B dekat sini. Jadi nak cari luas, kalau dekat sini kita kena jadikan X duduk sorang-sorang. Jadi kameran dia adalah X dy. So dalam X ni akan ada Y lah. Okey, tukar sahaja. Kalau kita nak ambil dy, dia konsep dia sama. Luas rantau berlorek juga. Kalau soalan dia macam ni. So kalau macam ni, kita kena tengok dulu. Okey, kawasan yang mana yang kita nak. Okay, kalau kita nak kawasan ni, dia tengok border dia. Border dia sampai sini saja, luas dia. Jadi kalau kita tengok kameran daripada A ke B tadi, kita akan dapat semua ni. Dapat semua ni. Tapi kita nak yang berlorek sahaja, sudah tentu kena buang. Dia bentuk apa ni? Trapezium. Kita kena tolak luas trapezium. Jadi di sini yang penting tu adalah border. Okay, katalah kita tak tahu A dan B ni apa fungsi kita buat. Kalau fungsi ada, macam mana nak cari A dengan B? Tentu kena buat penyelesaian persamaan serentak antara lengkung dengan B. Ada satu tajuk kan yang kita buat, tajuk yang berdua kot ni lah. A dan B ni kena ada nilai sebab dia kameran tu. Okey, boleh faham tak? So kita tengok. Dia kena cari luas bagi kameran, luas yang di bawah lengkung. Ini bawah lengkung, ini garisan lurus. Kita kena tolak dengan kameran dia ataupun kita tahu dah bentuk trapezium. Dia tak kamer pun tak apa. Kita boleh tahu dah luas trapezium lagi cepat lah. Asalkan kita tahu panjang ni berapa, panjang ni. Yang ni kita tahulah sebab dia kita tahu ini. Okey, boleh faham? Jadi ni kalau dia lebih daripada satu, tengok kawasan berlorek dia tu kat mana. Baik, kita ambil tu contoh. Jadi kira satu je sebab dia sampai kat sini je border dia. Ini macam mana kita nak cari luas berlorek dia? Soalan dia simple je, cari luas rantau berlorek. Simple je. Kan? Okey, yang ni macam mana kita nak buat? Sama konsep macam tadi, tapi kita tengok, kita kata luas berlorek. Okey, luas berlorek. Berlorek. Okay. Sama dengan apa dia? Ni semua dah ada. Dia sampai sini je border dia. Di bawah lengkung ni saja. Okey. Tanda cacing tu. Cacing tu. Dari mana ke mana? Dari 0 ke 4. Okey. Lepas tu 6S tolak X kuasa 2. Okey. Lepas tu DX. ada seluar ya. Okey. Tekan je lah. Kamelkan hak ni je lah. Kan? Okey, so congak kameran dapat apa ni? Congaklah kepala boleh ni. Dapat apa? 6X kuasa 2 per 2. Itu mati dengan 3X. Okey, ni boleh congaklah kepala je. 6X kuasa 2 per 2, 2 mati dengan 6 kan? Jadi tak apalah. Okey. Di sini tak perlu ada C lah. Terus sahaja huruf 4 dengan 4. Lepas tu gantikan. Yang pertama dulu gantikan 4. 4 kuasa 2. Dia gunakan kereta je. 4 kuasa 2 darab 3. Sebab apa?
48. Okey, 48. Tolak 4 kuasa 3, 4/3. 80/3. 80/3 jadikan nombor bercampur dia. 26, 2/3. Okey. Okey, so jangan lupa tulis unit kuasa 2. Sebab dia luas kan? Okey. Dah dapat jawapan belum? Nak tanya betul ke tak? Okey, buat dah. Okey, tak apa, kita check jawapan. Dia kena pecah macam ni ya. Ya. Salah satulah, tak kisahlah siapa A siapa B pun. Kalau atas A, bawah B, senang kita pecah macam tu. Dia kalau tak pecah macam ni, tak boleh. Tak akan dapat jawapan. Ya, sebab satu di bawah lengkung, satu di bawah garisan lurus. Memang jelas. Dia boleh bagi pelbagai bentuk graf dia. Dan dia boleh juga kamer di paksi Y. Okay, so dalam kes ni kita kena kamerkan di paksi Y lah. Okey, jadi sekarang ni nak cari titik persilangan ni. Sebab nak tahu kan luas segitiga ni. So kita kena cari apakah titik persilangan. Baik. Dah dapat titik persilangan belum? Sini bapak open ni. 7. Dah dapat 7. Samaan serentak. Samaan serentak antara Y dengan X. So di sini ganti Y. Jadi Y tu kita dapat 7. Automatik lah sebab Y sama dengan X, maka sini pun 7. Kan? Okey, sini pula berapa? Sebab yang ni pun penting juga. Sini berapa? 8. 8. Betul dah dapat 8. Sini. Gantikan X depan. Kan? Gantikan X depan, so faktorkan Y keluar. 8 tolak Y jadi Y jadi 8. Okey. Okey. Jadi luas belorek, luas kawasan A tambah dengan luas kawasan B lah. Kalau sini A, sini B. Okey. So A ni boleh kita kamerkan garisan lurus ni. Tapi tak perlulah sebab kita dah kenal dah bentuk dia ni. Ni bentuk apa? Kan? Luas segitiga kan? Okay, luas segitiga, tapak dia berapa? Tapak dia? 7. 7. Tinggi dia? 7 juga. Jadi luas A dah dapat dah. Kan? Luas B memang tak ada pilihan lah. Kita kena kamerkan terhadap Y. Jadi X duduk sorang-sorang dah, cantik dah. Jadi dy. Okey, tapi nak tengok sini dengan sini ni, nak buat berapa? Di cacing dia tu. Sini saja. Kan, luas B daripada sini sampai sini saja. Jadi 7, 8. Sebab tu kena tahu nilai dia. Kalau tak tahu nilai dia, tak boleh carilah kamera tentu dia ni. Okey, boleh faham sekarang? So yang ni dapat apa ni kalau kita kamerkan 8Y? Y kuasa 2. Sebab 8Y kuasa 2/2. Oh ya. Jadi 4Y. Okey, yang ni Y kuasa 2 sudah tentulah. Y kuasa 3/3. Jadi dekat sini sepatutnya dah cekak dah kamera. Bila cacing dah hilang, kita kamer lah. Kan? Lepas tu ringkaskan sajalah. Ini apa? 49/2. Ini tambah. Mula-mula ganti 8 dulu. Okey. Tolak
8 Itu kuasa 4Y kuasa 2 ke? sorry. Y kuasa 2. Tolak 8 kuasa 3 per 3 kan. Okey, lepas tu baru tolak ganti pula 7. Ni tujuan kameran tentu ni nak cari nilai. Okey, tolak lepas tu 7 pula kuasa 3 per 3. Kira dapatlah jawapan. Okey. Panjanglah sikit sebab dia melibatkan dua fungsi. Satu garisan lurus, satu lagi lengkungan. Okey, yang ni boleh guna kalkulator terus je. Tak ada masalah. Dapat dah? Okey, berapa? 169 per 6. Per 6. Okey, orang lain? Sama ke? Sama. Okey, kalau sama, okey. Kalau tukar pada nombor bercampur pula? 28 1 per 6. Okey, 28 1 per 6 unit kuasa 2. Betul lah. Okey, ada soalan nak tanya lagi? Ni jaga kalau dia melibatkan 2, biasanya dia bagi 2. Okey, yang paling penting sekali dia punya pecahan. Satu bawah lengkung, satu bawah garisan lurus. Dia tak boleh buat terus sifar ke 8. Kalau sifar ke 8, kita kamelkan fungsi ni, kita akan dapat semua ni. Tapi kita nak hak berlorek saja, nak buat macam mana? Kalau dapat semua ni, nak buang hak ni lagi payah. Kan? Jadi lebih baik kita buat macam ni lah. Dia bergantung kepada graf. Okey, so mari tengok jawapan dia. Okey, langkah pertama dia cari titik persilangan dia. Okey, dan dia gunakan macam kita buat juga. Okey, 28 1 per 6. Betul lah. Jadi kalaulah kita ada dua fungsi yang macam ni, satu y sama dengan fx, satu lagi y sama dengan gx. Maknanya dua fungsi yang berbeza, satu lengkung, satu linear. Baik, katalah dalam soalan ni dia minta luas kawasan berlorek ni. Yang ni yang biasalah ditanya. Baik, apa langkah pertama yang perlu kita fikir? Aiman, apa langkah pertama kita perlu fikir kalau kita nak buat soalan yang macam ni, nak selesai dia? Cari titik persilangan. Yes, itu yang pertama. Kalau dia belum bagi titik persilangan ni, kita kena cari dulu. Kita kena cari dulu. Okey? Itu yang pertama kita kena fikir. Cari titik persilangan ni. A dengan B. Okey, so kita akan dapat dua titik. Bermakna apa? Di sini dia punya border dia. Sinilah kegunaan dia. Satu lengkung dan satu lagi linear. Yang melengkung dan juga linear. Persamaan serentak buat kaedah gantian. Maka kita akan dapat titik persilangan dia. Sini X1, sini Y1. Dan satu lagi, sini X2, sini akan jadi Y2. Di sini kegunaan. Kalau dia dah bagi dah, cantik lah. Tak perlu buat persamaan serentak. Kalau dia belum bagi lagi, kita kena buat. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pula? Macam mana kita nak cari luas berlorek ni? Saya tengok latihan, kita boleh nampak lah. Okey, Muzammil pula. Macam mana kita nak cari luas berlorek sekarang? Trapezium ayo. Itu dulu. Itu dulu.
Jadi bermaksud di sini kita kena cari luas trapezium dulu. Okey, kita kena cari luas trapezium ni dulu. Ni kita akan dapat semua ni. Boleh juga kamerkan garisan lurus yang dia bagi. Boleh. Lepas tu tolak, baru kamerkan yang lengkung ni. Jadi kita akan dapat kawasan ni. Kita akan dapat kawasan ni kalau kita kamerkan lengkungan pula. Daripada mana? Daripada X1 ke X2. Ni kamera tentu punya kegunaan. Jadi kamerkan dari X1 ke X2 bagi Fx. Sebab Fx yang melengkung terhadap X. Dipaksi X, kena buat tanda X lah. Jadi nanti adalah fungsi dia tu. Ni sebagai permulaan untuk pengameran kalau dia melibatkan dua fungsi. Jadi sebelum ni kita melibatkan satu fungsi je yang minggu lepas tu. Kan minggu lepas tu kita buat yang ni saja. Jadi kita kalau ada A ke B, kita kamerkan, dia dapat kawasan ni lah. Yang ni Y sama dengan Fx. Ni yang minggu lepas punya kita dah buat. Kalau dia melibatkan satu fungsi. Yang ni senang. Terus kamerkan saja Fx ni dari A ke B, siap. Tapi di sini sebab dia melibatkan dua fungsi. Satu linear, satu lagi lengkung. Jadi linear ni masih boleh kamerkan tapi kena ambil yang garisan lurus punya. Dari X1 ke X2 juga. Masih lagi kita boleh buat kalau kita nak ambil kod paksi Y. Maknanya apa? Kalau kita ambil paksi Y ni, dari sini melengkung ni, kita akan dapat semua ni kalau kita kamerkan Fx. Lepas tu baru tolak luas trapezium. Tu beza. Tapi kameran dia dari Y1 ke Y2. Boleh juga. Jadi sekarang ni kita terbalik pula. Masih boleh buat. Okey, masih boleh buat. Luas kawasan berlorek tu kita kena kamerkan dulu lengkungan. Sebab kalau melengkung dia tak ada formula khusus dia macam trapezium, luas segitiga apa semua tu. Kita tengok tadi luas kawasan berlorek ni kita kalau dipaksi X kita kena ambil luas trapezium ni. Dia ingat macam ni. Luas di bawah graf. Okey, bawah graf ni garisan lurus ni lah. Border ni kita boleh cari dengan persamaan serentak. Okey, jadi luas berlorek yang tadi, luas trapezium tolak luas di bawah graf yang melengkung. Okey, itu sebagai ingatan. Baik, kita juga boleh mencari luas kalau dipaksi Y. Dipaksi Y ni, ini kawasan yang melengkung dia. Jadi kalau kita kamerkan kawasan melengkung ni, kita akan dapat semua ni. Jadi kamerkan tapi kena Y1. Okey. Y1 ke Y2. Okey, tapi di sini kita kena kamerkan bukan lagi Fx dx, tapi dalam ni kena Y. Songsangkan. Okey. Fy. Dia songsangkan ni kita akan dapat. Tapi dalam sebutan Y lah. Maknanya kena bagi jadi X duduk seorang-seorang nanti. Lepas tu baru kita tengok yang ni. Jadi tu kita kalau kamerkan Y1 ke Y2 ni kita akan dapat kawasan ni. Kemudian kita tolak lah luas trapezium. Luas trapezium dia tak sama dah dengan tadi. Luas trapezium tadi yang ini. X1, X2 ni. Sekarang ni trapezium dia yang ini pula. Jadi luas trapezium. Luas trapezium yang baru yang Y tu, ataupun boleh kamerkan fungsi G tapi kena songsangkan lah.
Jadi di sini tolak, katalah di sini cikgu labelkan A. Tolak luas A. Macam tu. So kita kena fikir, tengok kawasan berlorek tu di mana yang sebenarnya di bawah lengkungan. Sebab luas adalah kameran adalah luas di bawah fungsi, bawah persamaan yang dia bagi tu. Yang ni pun boleh nak kamerkan tapi kena kamer garisan lurus punya. Tapi kena tukarlah supaya X tu seorang-seorang nanti. Okey, seterusnya kalau dua-dua melengkung. Kalau dua-dua melengkung, katalah kita ada begini. So kita nak cari kawasan ni. Yang ni banyaklah kita akan jumpa dalam kertas 2 ya. Okey, sama juga. Kalau yang ni Y sama dengan Fx. Yang ni pula Y sama dengan Gx. Dua fungsi yang berbeza. Okey, so konsep dia sama. Konsep dia sama juga. Di sini kita ada dua titik yang kita kata berselang, sempadan. Tujuan kita cari titik ni, mesti tadi kita kata dah, kena selesaikan persamaan serentak. Kita akan dapat dua titik, katalah di sini titik A, di sini titik B. Tengok keadaan dia bagilah, keadaan dia bagi P dengan Q ke. Jadi kita akan ada border. Yang penting tu border tu dulu kita nak kena ambil. Maka di sini adalah X1, di sini adalah X2. Okey, konsep dia sama juga. Tapi kena tengok yang melengkung yang pertama ni dulu. Kalau kita kamerkan, sudah tentu kita akan dapat luas di bawah graf. Yang ni tak ada dah, bukan bentuk trapezium dah. Tapi dia di bawah lengkungan. Y sama dengan Fx punya. Buat semua ni. Jadi kita akan dapat semua ni lah. Okay, so kita akan dapat semua ni. Kalau kita kamerkan fungsi Fx tu. Okay, bawah graf semuanya. Di bawah graf ni kita dapat luas dia jika kita kamerkan Fx dari mana? Dari X1 ke X2. Tapi kita nak yang berlorek ni saja. Maka kita kena buang yang bawah ni. Yang bawah ni nak buang macam mana? Kenalah kamerkan fungsi G pula. Barulah tinggal hak ni saja. Dia macam yang luas tadilah, tapi yang gasan lurus tadilah. Tapi di sini sebab dia melengkung. Sama juga kalau dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita ambil kat sini pun boleh juga. Di sini Y1, di sini Y2. Tapi yang ni kita kena ambil hak ni dulu. Hak ni dulu sebab dia di bawah semua ni. Lepas tu tolak pula yang di bawah ni. Okey, boleh faham sekarang? Konsep kalau kita nak cari luas bagi dua fungsi ataupun dua persamaan yang dia bagi. Okey, so yang ni kita kata luas berlorek. Kita tulislah sikit. Luas berlorek ataupun nak label pun tak apalah. Lorek tu kita labelkan apa-apa. R ke, ya. Jadi kita tengok kalau nak buat di paksi X, kita kena ambil fungsi yang besar dulu, yang duduk di atas dulu sebab kita nak ambil ni yang kuning ni. Maka kita kena kamerkan dari X1 ke X2. Ni kameran tentu bagi Fx. Yang ni adalah Fx dia nanti adalah. Lepas tu terhadap X. Okey, boleh nampak tu. Lepas tu baru kita tolak, nak ambil yang pink ni pula ni, yang warna merah ni pula. Tolak yang di bawah lengkung ni pula. Sama juga. Dari X1, X2. Tapi kena ambil fungsi G.
dia samalah. Tapi di sini dia bukan trapezium ke, bukan segitiga ke, dia melengkung. Kalau melengkung, mesti kena kamerkan. Yang ni kegunaan kameran tentu. Salah satu dia untuk mencari luas berlorek. Yang ni kalau di paksi X. Kalau di paksi Y, kita kena buat cara tadi lah. Okey, cara tadi juga. Kita tengok luas berlorek. Okey, tapi kita nak buat di paksi Y. Masih boleh? Okey, masih boleh di paksi Y, tapi kita kena ambil fungsi yang besar dulu. Yang di sebelah sini, yang ni lah yang besarnya. Jadi GX punya, tapi kena tukar. Maka kita kena pakai songsangan dia lah. Kena tukar supaya X duduk seorang-seorang. Tapi kita kamerkan Y1 ke Y2 fungsi G dulu. G songsang tapi kena Y lah. Dy. Baru tolak yang kedua pula Y1 ke Y2 F pula. Nampak tak dia punya beza dia? Dy juga. Itu saja setakat ini. Terima kasih.